Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Puan Wan Maizura binti Wan Zahari, pegawai yang menjalankan tugas Ketua Pegawai Eksekutif MAIP, merangkap Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan MAIP, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Haidi bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan MAIP, pengurus-pengurus besar bahagian, pegawai-pegawai Baitul Mal Daerah, pengurus-pengurus MAIP, kaki tangan MAIP, warga Jabatan Mufti Negeri Perak, Jabatan Agama Islam Perak, Bank Islam dan Jabatan Perikanan, seluruh warga Kompleks Islam Darul Ridwan, moga-moga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini dapat sama-sama kita bertemu untuk kita bincang sedikit sebanyak tentang Ramadan merupakan satu anugerah yang terindah bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya bila mana dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik." Atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia umat aku ini antara 60 tahun ke 70 tahun. Itu adat usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Sikit je, tak ramai. Berapa kerat yang lepas sampai 70 tahun. Ada yang Allah Taala ambil sebelum 60 tahun. Tapi ada yang dah lepas 70 tahun masih lagi hidup, tapi tak ramai, Nabi kata. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Paling ramai Allah Taala ambil umat Nabi antara umurnya 60 tahun ke 70 tahun. Maksudnya kalau merasa pencen tu tak lama. Kalau rasa KWSP pun tak lama. Usia kita nak dibandingkan dengan usia umat Nabi-Nabi yang dulu. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan bulan Ramadan, Ramadan datang silih berganti setiap tahun. Bezanya bila Ramadan datang, kita ni ada ke tak ada bila masuk bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan, pahala fardu digandakan, pahala sunat mendapat pahala fardu. Bahkan di dalam bulan Ramadan, bila mana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa. Adakah kita saja yang berpuasa? Tak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti mana umat-umat tauhid sebelum kamu juga difardukan berpuasa. Cuma syariat berbeza, kaifiyat berbeza, cara berbeza. Ala kulli hal, di penghujungnya Allah Taala sebut la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Allah Taala kaitkan puasa dengan takwa. Kenapa Allah Taala kaitkan dengan takwa? Kenapa? Satu orang suami, dia boleh cakap dekat isteri dia, hari ni abang puasa. Isteri boleh cakap dekat suami dia, hari ni ayang puasa. Buh pilih nama apa, ayang ke, tijah ke, leha ke, melah, buh pilih nama apa pun. Dia boleh kata dia puasa. Tapi, satu orang suami, dia tak boleh bagi jaminan isteri dia sungguh-sungguh puasa. Bahkan isteri pun tak boleh bagi jaminan. Betul, suami saya puasa. Tak. Sebab puasa ni, dia ibadah yang bersifat amanah. Kita boleh tipu orang. Okey, saya puasa. Padahal puasa yang yuk, tahu puasa yang yuk. Siang hari buka periuk. Ataupun zaman lah ni dia jadi geng plastik hitam. Semoga tak ada lah dalam kompleks Islam. Tahu geng plastik hitam? Masa tu kedai mamak yang tak ada drive-thru pun tiba-tiba ada drive-thru. Jaga. Allah Ta'ala uji kita, la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala uji kita di bulan Ramadan. Ada perkara yang halal, tapi tiba-tiba diharamkan sekejap. Makan, kita boleh makan. Sumber yang halal, rezeki kita yang pergi cari. Sumber yang berkat. Tapi tiba-tiba, subuh sampai maghrib, kita tak boleh makan. Benda yang halal tiba-tiba haram.
Yang dah berkahwin, tiba-tiba bujang Ustaz 12 jam, 13 jam. Tu Malaysia. Kalau di Mesir dulu 16 jam. Lama. Allah Ta'ala uji semuanya di penghujung la'allakum tattaqun. Kaitan puasa dengan takwa, bukti yang paling penting apa dia? Surah yang paling pertama sekali turun dalam Quran, surah, bukan susunan dalam mushaf tidak, tapi surah pertama turun surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada ayat yang ke-12 Allah Taala terus sebut au amara bit taqwa. Awal-awal dah sebut, surah pertama sekali turun dah sebut pasal takwa. Bahkan ayat yang terakhir turun dalam Quran pun sebut tentang takwa. Ayat yang terakhir ni khilaf. Ada kata 9, ada kata paling banyak 12. Tapi salah satu yang dipilih oleh para ulama sebagai ayat yang terakhir turun, surah Al-Baqarah ayat 281. Surah Al-Baqarah ayat 281. Apa kata Allah? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat awal turun pasal takwa, ayat lah turun pun pasal takwa. Tebuslah sungguh-sungguh, peliharalah sungguh-sungguh diri kamu ketika mana semua manusia, ketika mana hari tersebut huru-hara manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada hari tersebut bila kita kembali kepada Allah, Allah Taala akan balas satu kebaikan ataupun kejahatan yang kita buat, wa hum la yuzlamun, tanpa Allah Taala kurangkan sikit pun. Dan nilaian Allah pada kita pun tentang taqwa. Surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Surah pertama turun tentang takwa, ayat last turun tentang takwa, nilaian Allah pada kita juga tentang takwa, dan puasa Allah Taala kaitkan la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Allah nak kita jadi orang baik. Kalau saya sebut satu ayat, saya percaya semua boleh sambung. Fa idza faraghta fansab. Ayat ni kita semua hafal. Allah Ta'ala seolah-olah nak bagi peringatan kat kita. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kamu selesai saja buat amal ibadah ni, kamu kena pindah pergi amal ibadah ni. Pindah pergi amal ibadah ni. Pindah pergi amal ibadah ni. Maksudnya Allah Ta'ala nak kita sentiasa buat benda baik. Dan perkara-perkara baik, lebih mudah kita nak buat di bulan Ramadan. Lebih mudah kita nak buat di bulan Ramadan. Sebab tu kita kata, Ramadan ni satu peluang bonus yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Bukannya, zalim Allah Ta'ala ni. Pasal apa? Umat dulu usianya ratusan tahun. Tiba-tiba kita puluhan tahun je. Tak. Itu bukan bukti kata zalim. Tapi itulah bukti maha adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bagi Ramadan anugerah, balasan, nilaian pahala yang Allah Ta'ala bagi bersesuaian dengan usia umat Nabi SAW. Nabi sebut dalam sebuah hadis, bila umat Nabi buat satu kebaikan, boleh bagi 1, boleh bagi 10 pahala, boleh bagi 100, bahkan kemuncaknya ila 700 di'fin, sampai 700 kali ganda. Buat satu kebaikan, paling banyak Allah Ta'ala boleh balas 700 pahala. Illa saum, kata Allah. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman pada Nabi SAW, fahuwa li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Sebab puasa umat aku tadi, kata Allah, hamba aku tadi, kata Allah, adalah untuk aku, dan aku sendiri yang akan bagi pahala pada hamba aku tadi. Maknanya Nabi SAW pun tak tahu berapakah nilaian pahala puasa ni. Bahkan kita di bulan Ramadan bukan semata-mata puasa. Kita juga dituntut untuk menghidupkan malam-malam hari kita dengan ibadah. Jadi bila Allah Ta'ala sendiri yang berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, lepas kamu selesai urusan kamu, pi terus ibadat ni, pi terus ibadat ni, pi terus ibadat ni, Allah Ta'ala bagi pada kita bulan Ramadan, maksudnya Allah Ta'ala pun nak tolong kita bagi jadi orang yang baik. Allah Ta'ala pun nak tolong bagi kita jadi orang yang baik. Kita bersyukur sekarang kita duduk peringkat puasa yang ketiga. Peringkat puasa yang ketiga. Kalau ikut awal-awal puasa, mula-mula pilihan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Awal-awal puasa dulu boleh pilih. Siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh pilih untuk tak puasa, tapi dia kena bayar fidyah. Zaman lah tak boleh lah. Ustaz, saya tak mau puasa, saya nak pilih fidyah. Mana boleh? Tak boleh. Tu awal-awal puasa. Kemudian bila diwajibkan puasa, waktu tak sama. Awal-awal umat Islam bila terima perintah puasa, waktu berbuka antara maghrib sampai isyak tu je. Maksudnya, isyak lagi sampai maghrib esok, kena puasa balik.
Oh, lama. Sebab maghrib isyak sat je. Lebih kurang dalam 45 minit. Oh, lama. Time tu lah nak makan ke, yang kahwin pun nak, macam-macam lah. Time tu je dah. Masuk peringkat kedua. Peringkat pertama tadi maghrib sampai isyak. Bila masuk peringkat kedua, daripada maghrib sampai tertidur. Tu je waktu dah. Nak buka ke, nak apa ke, semua masa tu. Cuba bayang kalau law macam tu. kalau sekarang macam tu, cuba bayang macam mana. Tak jadi cempera semua. Jadi, bila masuk peringkat ketiga, sebab ada seorang sahabat Nabi Ansar. Sepatutnya bila masuk maghrib, dia buka puasa. Tapi dia tertidur. Bila dia dah tertidur, dia tak boleh buka dah. Kan peringkat pertama, maghrib sampai isyak. Peringkat kedua, maghrib sampai tertidur. Jadi, satu orang lelaki Ansar ni, sahabat Nabi, bila masuk maghrib, isteri dia datang ke kebun, bawa bekal, nak buka puasa sekali di kebun. Bawa bekal, tengok lelaki dia dah tidur. Esok bila sambung puasa, dia pengsan. Maka barulah turun ayat, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dihalalkan bagi kamu, isteri-isteri kamu pada malam bulan Ramadan. Maksudnya kita dah duduk di peringkat ketiga, daripada maghrib sampai subuh esok, nak makan ke, nak bersama isteri ke, apa ke, terpulang. Tapi imsak, tahan diri balik, daripada subuh sampai maghrib. Allah Ta'ala bukan bagi sesuatu terus nak tekan kita, tak. Tapi perundangan tu mari, syariat tu mari, nak bagi kita jadi lagi disiplin. Tu saja. Bukan sebab Allah Ta'ala nak seksa kita, asal-asal boleh buat benda halal, tiba-tiba diharamkan sementara. Tak. Allah Ta'ala nak uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di dalam bulan Ramadan, siang hari kita puasa. Malam, dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala. Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Sebab siam kita tahu puasa. Tapi qiyam di malam hari dia umum. Pertama, tuntutan di bulan Ramadan yang tak ada pada bulan lain, tarawih. Tapi ada orang diuji oleh Allah, dia masuk hospital ke, warded lama sangat ke, nak tarawih tak larat. Nak semayang pun tak larat. Maka dia menghidupkan malam dia, kalau bukan dengan tarawih, dengan dia bertadarus. Dia mengaji Quran, dia berzikir, dia berselawat. Apa saja amal ibadah, Allah Ta'ala nak bagi mudah kita buat, paling banyak di bulan Ramadan. Cuba kita tengok masa pasca Covid hari tu. Berapa ramai imam interim. Imam interim di rumah. Hak tak pernah imam pun tiba-tiba jadi imam. Bukan dekat imam, khotib raya sekali. Hak pegang mop, pegang termometer suhu, macam-macam. Tak pernah jadi imam pun tiba-tiba jadi imam. Allah Ta'ala nak uji kita bulan Ramadan ni. Tak boleh pergi surau. Tak boleh pergi masjid. Macam mana amal ibadah kita di rumah? Baik, sekarang nak pergi masjid boleh, nak pergi surau boleh. Surau mana kita pergi? Masjid mana kita pergi? Setara mana amal ibadah kita? Tu semua atas diri sendiri. Bukan nilaian kita nak tengok orang. Hak yang 20, dia tengok je habis 8 rakaat. Subhanal malikil ma'bud. Imam baca doa, dia pusing belakang. Dia tengok mana game 8 ni. Ada orang macam tu. Dia aim dah. Hang tak apalah, hang 8. Oh, dia boleh beza lagu tu pula. Ada orang buat 20 lah. Ada orang dia buat 8, dapat pahala 8. Di zaman Nabi SAW, Nabi solat malam. Jangan kita bayang solat malam Nabi sama macam kita. Kita kalau boleh order ke Tok Imam, kuliah kulhu dah lah nak. Kita order. Kuliah kulhu. Nabi dah dalam hadis Imam Tirmizi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, Nabi SAW solat malam. Pertama Nabi akan solat salli rak'ataini khafifatain. Nabi akan solat 2 rakaat ringkas. Pasal nak bagi semangat dulu. Lepas pada tu Nabi tekan, awak meta orang tahu kata. Rakaat pertama Nabi balas apa? Al-Baqarah. 49 muka surat, 286 ayat. Rakaat kedua Ali Imran, bagi salam. Bangkit lagi 2 rakaat. Rakaat pertama An-Nisa, rakaat kedua Al-Maidah. Ada Tok Imam kita buat lagu tu. Kalau Tok Imam kita buat, bagi-bagi salam semua syahid. Tak mai dah. Tak rela pun kita pilih surah masjid. Mana panjang, mana pendek, mana imam tua, mana imam muda, mana baca belagu, mana tak baca belagu. Sebab tu, tengok usia kita sekarang. Yang usia 40 tahun mungkin dah puasa 30 kali, contoh. Yang dah umur 50, yang umur 60 mungkin dah 50 kali puasa. Yang paling teruk umur 60 langsung tak pernah puasa. Muka dia masuk van jenazah pegang plastik hitam. Itu masalah.
Maksudnya boleh jadi kita puasa lagi banyak daripada Nabi SAW. Berapa kali Nabi puasa? Dalam kitab Fathul Alam disebut, Nabi SAW cuma sempat berpuasa 9 kali. Bahkan diterangkan lagi dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, Nabi puasa 9 kali sebab perintah puasa surah Al-Baqarah ayat 183 tadi turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Maka Nabi cuma sempat puasa 9 kali. Dan dalam Hasyiah Asy-Syarqawi disebut 8 kali Nabi puasa. Setahun tu 29 hari, 29 hari, 29 hari, 29 hari. Sekali je Nabi dapat puasa 30 hari. Bukan sebab Nabi skip satu hari tak. Tapi di zaman Nabi 8 tahun tu Ramadan cuma 29 hari. Hanya sekali je Nabi sempat dapat Ramadan 30 hari. Jadi Nabi sepanjang hayat Nabi, maksudnya masa di Mekah, Nabi tak puasa. Pasal syariat belum difardukan lagi untuk berpuasa. 13 tahun lamanya Nabi di Mekah, ajak umat mentauhidkan Allah. Dapat perintah solat, pergi hijrah. Masuk tahun kedua, hijrah, baru dapat perintah puasa. Di bulan Sya'ban. Maka Nabi cuma sempat puasa 9 kali. Kita mungkin lebih banyak puasa daripada Nabi SAW. Cuma macam mana, setara mana kita jaga pahala puasa kita. Dia ada dua. Pertama, masa puasa, elakkan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu satu. Yang kedua, membatalkan pahala puasa dia lain. Batal puasa, lain tahu dah. Tapi batal pahala puasa yang kita takut ni. Esok bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan sebut pada kita apa? Dalam Quran. Iqra' kitabak. Esok semua akan jumpa Allah Taala. Allah Taala kata, Iqra' kitabak. Nah, ambil buku amalan kamu masing-masing. Baca, Allah Taala kata. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Hari ni kamu sendiri yang baca buku amalan kamu, kamu tahu dah kamu ni banyak amalan baik ke, banyak amalan buruk. Banyak pahala ke, banyak dosa. Ada orang dia rasa dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia sedekah. Tapi bila mai buka buku amalan daripada Allah Ta'ala kosong. Sebab apa? Puasa dia tadi sah. Sah dari sudut sah tak sah puasa saja. Tapi amalan terbatal pahala begitu saja. Mungkin sebab dia fitnah orang ke, dia mengutuk orang ke, dia pedajai, dia perkena orang ke, kita tak tahu. Buat amalan-amalan ghibah, mengumpat dan sebagainya yang membatalkan pahala amalan puasa, yang tu rugi. Sebab tu kena jaga. Ada orang dia boleh jaga daripada membatalkan puasa, tapi payah nak jaga membatalkan pahala puasa. Hari ni dia ada satu trend, dia ada satu hashtag terpaling tu, terpaling. Dialah terpaling suami, dialah terpaling isteri, dialah terpaling jiran, dialah terpaling betul. Kalau jiran tu bagi kat dia karipak, dia nak jadi terpaling jiran, tak boleh. Paling kuat dia balas chicken chop. Kalau jiran bagi kat dia nasi lemak, kurang-kurang dia kena balas nasi ayam. Dia nak jadi dialah terpaling semua. Dan ada orang hari ni dia nak tunjuk berlumba-lumba dengan kehidupan dia. Sampai dia lupa apa matlamat hidup dia yang Allah Ta'ala asas tadi sebut fa iza faraghta fan. So, berlumba-lumba dalam beribadat bukan nak menunjuk kebaikan kita pada orang. Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan dekat kita supaya kita muhasabah diri kita. Kalau bulan lain kita tak boleh nak beramal ibadat macam Ramadan, Allah Ta'ala tolong kita dengan Ramadan. Maka malang bagi satu orang bila dah berlalu Ramadan tapi dosa dia tidak diampunkan, pahala dia tidak bertambah. Sama macam tu je. Orang macam ni malang. Sebab mari pusingan bonus dalam hidup dia yang dirindukan oleh jutaan umat manusia tapi dia sendiri tak buat. Kita sekarang 1445 Hijrah. Maksudnya umat Islam daripada mula turun perintah puasa tadi dah pun berpuasa selama 1444 kali. Sebab ayat tadi turun tahun kedua Hijrah. Kita sekarang 1445 Hijrah. Sekarang kita umat yang puasa kali ke 1444 kali. Lagi banyak daripada Nabi SAW. Tapi nak dapat pahala setara dengan Nabi, tak dapat kita. Tak terkejar kita. Mana daknya? Siang hari kadang hilang pahala puasa, malam hari pun paling mudah nak hilang pahala puasa. Masa bila? Masa duk gaduh, mulut laju bid'ahkan orang, syirikkan orang. Contohnya apa? Contoh paling mudah. Tarawih. Orang kita duk gaduh lagi 8 ke 20, 8 ke 20. Duk gaduh lagi di surau masjid. Sedangkan buat 8 dapat pahala 8, buat 20 dapat pahala 20. Ini kata, sepakat 4 mazhab kata 20 rakaat. Tapi bila buat 8 ni lebih ikut Nabi. Jangan ikut mazhab. Mazhab tu ikut pendapat Sayyidina Umar.
Dia ingat Sayyidina Umar ni, dia ingat ni ya, Sayyidina Umar bukan kaleng-kaleng. Dia ingat Sayyidina Umar ni macam Pak Umar sebelah rumah dia. Bukan semua benda yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Minta maaf cakap, kalau ada yang tak setuju. Bukan semua Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ada banyak benda Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Contoh apa? Zaman Sayyidina Abu Bakar. Apa dia yang Sayyidina Abu Bakar buat, Nabi tak buat? Zaman Sayyidina Abu Bakar, bila 2 tahun jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Nabi tak buat. Pasal Quran mari berterabur. Sat surah Maryam, sat surah Taha, sat surah Ali Imran, berterabur. Jadi bila 2 tahun Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, disibukkan dengan perang, orang tak mau bayar zakat. Sebab Nabi wafat. Ramai orang tak mau bayar zakat. Yang kedua, orang murtad. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila perang dengan orang tak mau bayar zakat, perang lawan orang murtad, ramai syuhada dalam kalangan syuhada ni yang hufaz, yang hafal Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar buat, kumpulkan Al-Quran. Zaman Sayyidina Umar, apa dia yang Sayyidina Umar buat, Nabi tak buat? Pertama, Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Asal-asal Nabi cuma buat 8 rakaat. 20 rakaat kita pun tak standing dengan 8 rakaat Nabi SAW. Sayyidina Umar, bila zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, dalam satu masjid, semayang Jumaat berterabur. Akhirnya Sayyidina Umar buat, dikumpulkan satu jemaah. Sayyidina Umar lantik seorang sahabat namanya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Ka'ab seorang je jadi imam. Hatta Sayyidina Umar dengan orang lain semua duduk di belakang. Hanya satu jemaah dalam satu masjid. Zaman Sayyidina Osman, apa dia Sayyidina Osman buat yang Nabi tak buat? Ditulis Al-Quran. Dibukukan Al-Quran. Sebab tu Quran kita murah ke mahal ke, selak-selak dia tulis resam Osman ni. Apa lagi zaman Sayyidina Osman yang Sayyidina Osman buat, Nabi tak buat? Azan Jumaat 2 kali. Azan asal zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Tok khatib bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, baru azan. Akhirnya dimulakan oleh Sayyidina Osman. Masa panggil orang di pasar dulu, azan sekali dah. Tok khatib naik atas mimbar, azan kali kedua. Bila nak solat, iqamat. Banyak benda yang sahabat buat dulu. Hak Nabi tak buat. Kalaulah semua benda Nabi tak buat, dosa jenuh. Sekarang kita bukan takat bergaduh 20 ke 8. Cuba kita orang yang mengaji agama, kerja institusi agama, kita jadi orang yang harmonikan masyarakat daripada bergaduh. Nak buat 20 ya silakan. Nak buat 8 pun silakan. Sekarang ni bukan takat bergaduh 28. Selawat antara tarawih pun bergaduh. Betul tak betul? Selawat antara tarawih bergaduh. Zaman salafus salih di Mekah, semayang depan Kaabah. Nak solat 20 rakaat, habis 4 rakaat, mereka tawaf 7 pusingan. Sambung 4 rakaat. Habis 4 rakaat, tawaf 7 pusingan. Sambung lagi 4, tawaf 7 pusingan. Maksudnya, solat 20 rakaat bahagi 5. 4. Lepas tu selang 7, 28 kali pusing kat bawah masa tu. Satu malam. Pasal apa? Pasal tahu di bulan Ramadan, amalan sunat dapat pahala fardu. Orang Madinah cemburu. Pasal apa? Orang Mekah boleh tawaf. Madinah mana dekat Kaabah. Akhirnya orang Madinah buat, habis 4 rakaat tarawih, mereka naik 4 rakaat solat mutlak. Habis 4 rakaat tarawih, naik 4 rakaat mutlak. Akhirnya, daripada 20 rakaat, campur dengan mutlak tadi, 36 rakaat. Itu yang mazhab Maliki pegang. Sebab mazhab Imam Malik, amal ahlu Madinah, dia tengok orang Madinah buat 36, oh tarawih 36. Kita mujak tak gaduh 36. Tara 20 dengan 8 pun dah ramai cabut. Buat kalau 36. Tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Itu je. Lah, kita tak tawaf. Dan kita tak bangkit buat 4 rakaat mutlak. Kita cuma selawat antara tarawih. Dan ulama yang meletakkan selawat antara tarawih, dia bukan wajib. Tapi nak meraihkan perintah puasa turun tahun kedua Hijrah bulan Sya'ban. Perintah selawat pun turun tahun yang sama, bulan yang sama. Bulan Sya'ban juga, tahun kedua Hijrah juga. Surah Al-Ahzab ayat 56. Orang lelaki kalau tak apa ayat ni cerai lah. Dia antara dua. Sama ada tak pergi Jumaat ataupun tabung Jumaat lalu dia lelak. Sebab kalau tanya orang lelaki, nikmat tidur paling sedap masa bila? Khutbah. Saya tak jawab. Ramai jawab. Orang lelaki kalau tak apa ayat ni cerai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni pun turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kita tak tawaf, kita tak bangun solat sunat 4 rakaat mutlak. Maka kita cuma selawat antara tarawih. Satu orang dia zikir tadi untuk diri dia. Satu orang dia istighfar tadi untuk diri dia. Tapi satu orang yang dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam
Allah Ta'ala terus balas 10 kali selawat dengan makna 10 kali rahmat. Malaikat pun mendoakan dia. Bahkan dinaikkan 10 darjat dan diampunkan 10 dosa. Makna dalam satu malam, berapa kali dah kita selawat? Cuma selawat biar bunyi betul. Sallallahu wasallam alaih. Bukan, apa benda sebut? Bila nak habis? Sebut untuk imam. Tak terasa untuk imam tu. 20 ke 8 tak usah duk bergaduh. Kalau tak cukup dengan selawat. Kita tahu asas, kita orang agama, institusi agama, harmonikan masyarakat. Sekarang ni bukan takat bergaduh 28, bukan bergaduh selawat, bergaduh pula apa? Tazkirah. Mana ada zaman Nabi tarawih tazkirah? La ilaha illallah. Yang hamil siap tak kata apa pun. Habis bagi salam, tengok sah. Oh, rumah suruh beli apa ni? Oh, ni nak sahur esok. Boleh pula. Balas hasad nak sambung tarawih. Hak yang orang tazkirah tu, marah pula. Selawat, marah pula. Jadi orang kita ni, kalau kata tak setuju, diam untuk diri sendiri. Sebab orang lain buat, ada dalil. Ada, ada rujukan. Bukan buat ikut dan je. Hatta mak ayah kita, tok nenek kita, asatizah kita, tok guru kita, dah lama dah buat benda ni. Bahkan bukan Malaysia kita aja buat, Nusantara buat, Palestin, kunut buat, selawat pun buat. Azhar buat juga di Mesir. Jadi bulan Ramadan sebenarnya, kita kena didik diri kita sangka baik dengan semua orang. Sebab 3 benda Allah Ta'ala sembunyikan daripada makhluk. 3 perkara Allah Ta'ala sembunyikan daripada makhluk. Pertama, Allah Ta'ala sembunyikan redha Allah dalam taat yang kita buat, murka Allah dalam maksiat yang kita buat. Ada kita semayang nampak pahala jatuh depan depan sejadah kita? Tak ada. Ada kita bayar zakat, bayar sedekah, tiba-tiba berat terus tabung amal kita nampak? Tak nampak. Sebab Allah Ta'ala sembunyikan, nak tengok kita ikhlas tak dalam nak buat amal. Dan Allah Ta'ala juga sembunyikan murka Allah dalam maksiat yang kita buat. Ada pantang buat dosa sambung peti, pantang buat dosa sambung peti dah. Kalau ada semua baik betul. Ni benda pertama. Allah Ta'ala sembunyikan redha dalam taat, murka dalam maksiat. Yang kedua, Allah Ta'ala sembunyikan siapa wali Allah dalam kalangan makhluk. Kita tak tahu dalam kalangan kita ni siapa yang paling mustajab doa dia. Siapa yang paling soleh, siapa paling bertakwa. Sebab tu kita sangka baik dengan semua orang. Dia lagi banyak pahala daripada kita. Kita lagi banyak dosa daripada orang. Dengan cara tu kita tak ada masa nak pulau orang, nak fitnah orang, nak cari pasal dengan orang. Tak ada masa. Umur kita pendek macam yang kita sebut awal-awal tadi. Dan yang ketiga terakhir, Allah Ta'ala sembunyikan apa daripada kita? Bilakah malam Lailatul Qadar? Allah Ta'ala hanya bagi Lailatul Qadar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala tak bagi pada umat-umat yang lain. Di sini yang kita sebut berkaitan dengan hadis yang awal kita baca. Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia kita pendek tapi dapat satu malam yang kita beramal ibadat tadi lebih 80 tahun pahala dia, lebih daripada 1000 bulan. Cuma macam mana nak tahu kita dapat Lailatul Qadar? Ustaz, saya ada tengok malam tadi tak ada pokok sujud pun Ustaz, dia kata. Ayat tak beku pun dia kata. Bukan semua orang Allah Ta'ala buka hijab untuk nampak benda tu. Tapi pesan guru kami Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi Syed Jabar Al-Hasani Al-Husaini hafizahullah, nak dapat Lailatul Qadar syaratnya ada 2. Kalau buat, confirm dapat Lailatul Qadar walaupun kita tak sedar. Syarat pertama, jangan tinggal subuh berjemaah walaupun di rumah dengan isteri. Yang kedua, jangan tinggal isyak secara berjemaah. Sebab ada hadis daripada Nabi SAW sebagai penutup. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu atau kama qala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan fardu isya' secara berjemaah, seolah-olah dia telah menghidupkan nisfal lail, separuh malam dia dengan ibadah. Sambung lagi, wa man sallal subha fi jama'atin, siapa yang solat fardu subuh secara berjemaah, faka'annama qama al-laila kullahu, seolah-olah dia hidupkan keseluruhan malam dia dengan ibadah. Hakikat tidur. Malam tidur, tapi seolah-olah macam habis isyak, bangkit 2 rakaat bagi salam, bangkit 2 rakaat bagi salam, bangkit 2 rakaat bagi salam sampai subuh. Padahal kita tidur. Itulah kata adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga isyak jemaah, jaga subuh jemaah sepanjang bulan Ramadan, maka pasti akan berlalu satu malam yang kena pada malam Lailatul Qadar. Tu je cara dia. Tak, kita tak tahu bila orang bagi tip itu ini dan sebagainya. Yang paling penting jaga isyak, jaga subuh.
Cuma janganlah betul strik sangat. Dah betul strik pula, ustaz tu kata jaga isyak je, lepas isyak cabut, tarawih tak buat. Naya. Tarawih buat juga. Tapi kalau nak buat di rumah dengan isteri ke dengan anak-anak, pasal tak boleh pergi surau pergi masjid, ya silakan. Yang penting jaga jemaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, kesihatan dan kekuatan. Moga-moga semuanya dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mana istiqamah dalam ketaatan sehinggalah dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Al-Ustaz atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Semoga setiap perkongsian yang disampaikan menjadi amalan dengan kita dalam kita menjalani kehidupan seharian, terutamanya dalam menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir dalam menyuarakan program kita pada pagi ini. Marilah sama kita terus menyuarakan majlis ilmu, terusnya program kita dalam bulan Ramadan dan membaiki diri kita dari masa ke semasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.